Hai, salam sejahtera dan salam bahagia. Saya Syah Syucin, Pos Suruhanjaya Sumpah Semparenggam, Negeri Johor. Nombor badan saya ialah J318. Baiklah rakan-rakan PJ sekalian, hari ini saya akan berkongsi sedikit cara atau prosedur untuk memohon kebenaran bertugas di luar premis atau pejabat. Baiklah rakan-rakan PJS sekalian. Okey. Bahagian ini terdapat di kaedah-kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018, iaitu kaedah ke-15. Di mana kaedah 15 ialah mengenai alamat perkhidmatan. Okey, kalau tuan-puan merujuk kepada buku KKPS 2018 tu, pada kaedah ke-15 dia akan menyentuh tentang kelulusan daripada Ketua Hakim Negara adalah muktamad. Okey, segala-gala urusan berkhidmat di luar premis atau pejabat adalah terpulang kepada kelulusan Ketua Hakim Negara. Okey, kalau kita tengok nombor 1, tertakluk kepada kelulusan daripada Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan. Okey, di mana tiada Pesuruhjaya Sumpah yang boleh menukar alamat perkhidmatan, atau B, menjalankan perkhidmatan di luar alamat perkhidmatan. Okey, setiap permohonan di bawah subkaedah 1 hendaklah dibuat secara bertulis kepada YAA Ketua Hakim Negara. Okey, so kalau rakan-rakan PJS hendak dipohon untuk menjalankan tugas di luar pejabat atau premis, hendaklah mendapat kebenaran daripada Ketua Hakim Negara. Okey, siapa-siapa yang tidak mendapat kebenaran dan menjalankan perkhidmatan di luar pejabat atau premis adalah merupakan satu kesalahan yang besar, ya. Okey, selain daripada itu, biasanya permohonan ini akan dipohon oleh pihak peguam ataupun ahli keluarga atau waris kepada deponen. Kalau macam peguam tu mungkin anak guam diorang macam OKT yang kena ditahan di penjara, pusat pemulihan akhlak ataupun pusat tahanan dan sebagainya. Kalau macam ahli keluarga, biasanya untuk ahli keluarga tu ada juga ahli keluarga yang macam terlantar ke, tak boleh berjalan, tak boleh datang ke pejabat kita untuk tanda tangan. So ahli keluarga mereka akan memohon untuk kita pergi ke rumah mereka untuk mendapatkan tanda tangan. Okey. Yang penting hari ini saya akan share dulu mengenai permohonan pihak peguam. Okey, pihak peguam ni biasanya akan memohon PJS untuk mendapatkan tanda tangan atau pengesahan daripada anak guam mereka yang ditahan di penjara ataupun pusat tahanan . Okey, so mereka akan melantik PJS untuk menjalankan tugas di sana. Okey, yang pertama biasanya peguam ni akan menulis atau email kepada seorang PJS yang
dalam surat tersebut akan menyatakanlah semua maklumat tentang lawatan ke penjara atau pusat pertahanan atau pusat pemulihan akhlak itu. Dalam email tu, peguam akan menulis nama OKT, nombor IC dia, nombor badan dia dan tempat dia ditahan dan tarikh dan masa kepada dia akan send kepada seorang PJS. Okey, setelah PJS menerima surat atau email daripada peguam, okey, and then PJS kita harus email atau menulis surat kepada YAA melalui unit lah. Biasanya kita kena email kepada unit Pesuruhjaya Sumpah dan melampirkan surat daripada peguam tu. Okey, biasanya kita kena email kepada unit 3 hari bekerja sebelum lawatan pada hari tersebut. Okey, 3 hari bekerja. So, tapi mulai sini ada satu info tambahannya. Mulai 1 Julai 2021, selain kita menulis surat kepada unit atau email kepada unit, kita juga kena update dekat portal EPJS tentang permohonan bertugas di luar. Sana ada satu kolom tu khas untuk bertugas di luar. Okey, so better safe, selamat kita buat dua-dua bahagian tu. Satu, kita email kepada unit. Satu, kita update dekat portal EPJS. Okey, bila kita dah dapat kebenaran, baru kita boleh pergi ke penjara atau rumah deponan yang memerlukan perkhidmatan PJS. Okey, bagaimanapun sekarang ni saya akan fokus pada urusan ke penjara dulu. Okey, setelah peguam tulis surat kepada atau email kepada PJS, kita akan memohon kepada unit dan update dekat portal EPJS. Dua-dua ni kita kena buat. Kalau dah dapat kebenaran daripada dua-dua ni, daripada unit dan kelulusan daripada portal EPJS tu, okey, lepas tu kita kena bersedialah sehari selepas, sekarang ni selepas mendapat kebenaran. Okey, apa perlu kita buat? Apa persediaan yang seorang PJS kena buat? Okey, sebelum tu adalah menjadi tanggungjawab seorang PJS untuk kita memastikan pihak penjara juga telah menerima surat permohonan untuk melawat tahanan atau OKT pada hari tersebut. Okey, ini adalah menjadi tanggungjawab kita untuk betul-betul confirm, double confirm dekat pihak penjara. Sebab kadang tu peguam walaupun dah memohon terlebih dahulu, mungkin sebab banyak kes ke apa ke, ada maklumat yang tak sampai ke pihak penjara. So, menjadi tanggungjawab seorang Pesuruhjaya Sumpah untuk menelefon atau double confirm dengan pihak pegawai lah penjara yang menguruskan bahagian peguam dan Pesuruhjaya Sumpah, memastikan diorang pihak penjara telah menerima surat dan mengaturkan perjumpaan kita pada hari tersebut. Itu sangat penting. Okey, janganlah sampai hari tersebut tiba-tiba PJS pergi ke sana, masa yang ditetapkan dah sampai sana, tiba-tiba pegawai yang menguruskan hal ehwal Pesuruhjaya Sumpah dengan peguam tu berkata, saya tidak menerima apa-apa email, surat atau fax daripada peguam. So, kita tak nak macam tu. Sebab dekat sana, kita tak nak membazirkan masa berjam-jam lagi dekat penjara ataupun pusat tahanan tu.
So diorang kena pergi cari lagi surat tu atau email tu, kena bawa keluar OKT atau tahanan tu, dah sampai kepada kita. Kita dah waste time dekat sana lah, berapa jam dekat sana tunggu. So kita tak nak macam tu. Kita kena pastikan diorang pihak penjara dah dapat permohonan dan tarik. Ini untuk memudahkan kerja kita lah. Alright. Pada hari tersebut, sebelum, bukan hari tersebut ya, sebelum, 1 hari sebelum pergi ke penjara atau pusat pertahanan ataupun pusat pemeliharaan akhlak ni, seorang PJS haruslah menyediakan bahan-bahan yang sangat penting. Yang first adalah surat kebenaran daripada YAA, Ketua Hakim Negara. Email atau surat tu adalah sangat penting. Kita kena print out, kita kena standby semua. Nombor 2, surat permohonan peguam sebelum tu. Itu pun kita kena print out. Lepas tu kita kena bawa buku daftar, sebab buku daftar itu sangat penting. Buku daftar, cop meterai PJS, thumbprint pad, cap tarik, stamp pad dan alat-alat tulis. So untuk semua ni, sebab sampai ke sana OKT tu kena tanda tangan dan cap jari. So kita kena sediakan semua ni. Sediakan satu beg yang sesuai, yang boleh bawa surat-surat, alat tulis, semua sekali. Biasanya saya akan sediakan sebab beg laptop senang untuk bawa. Semua sekali. Sediakan satu beg yang kecil lah untuk masukkan stamp pad semua tu sekali. So kena pilih lah beg yang sesuai, angkat sekali. Semua sekali kita sediakan. Dengan tisu juga saya sediakan untuk memudahkan mereka. Kadang tu katakan ada 2 senario biasanya kalau kita pergi. First, lawyer akan ikut bersama ataupun lawyer tak ikut kita. Kadang tu lawyer ikut kita senang sikit sebab mereka akan bawa sekali dokumen yang harus ditandatangan dan dicap tu, cap jari. Itu senang, kita cuma ambil tanda tangan, kita affirm betul ke orang ni semua maklumat dekat surat tu, affidavit ke ataupun surat akuan tu semua. Kalau dah sama, betul, dia dah cap tanda tangan dan cap jari, lepas tu kita affirm. Senario kedua, peguam tak ikut. Peguam tu mungkin dekat Sungai Petani ke, Kedah ke. Dia melantik kita. So, semua urusan kita PJS yang kena handle. So, sebelum pergi tu, peguam akan email dokumen yang harus di affirm oleh PJS. So, kita kena print out, kita kena sediakanlah semua. Siap-siap kita sediakan. Macam tu je, 2 senario lah tu. Satu peguam ikut, satu tu peguam tak ikut. Kita yang kena. So sebelum kita suruh OKT tu tanda tangan, kita sebelum tu kena baca dulu isi kandungan dokumen yang harus ditanda tangan oleh mereka. Kadang tu OKT tu akan tanya kita, apa status sekarang, apa status rayuan oleh apa yang telah dibuat oleh peguam mereka. So kita kena buat sikit study lah, apa status dia, apa isi kandungan, apa yang lawyer dia tengah buat. Kita kena terangkan lah. So sebelum tu kita kena baca case file tu, di mana sekarang berada di status apa, lawyer dia tengah buat apa. So kita kena buat sikit homework. So biasanya Syak akan baca akta dada tu semualah, ada saling kaitan tu. Kalau macam akuan DDA biasa tu, biasalah kita terangkan saja daripada keluarga yang meminta tanda tangan untuk apa, untuk harta pusaka ke apa, kita terangkan macam tu. Alright. Okay.
Kalau saya lah, saya akan suruh OKT tu tanda tangan. Selepas tanda tangan, sebelah tanda tangan tu saya minta dia orang cap jari. Itu style saya lah, sebab selepas dia orang dah tanda tangan, dah cap jari tu, maksudnya dokumen atau tugasan kita berjaya. Okey, saya dah terangkan kepada dia apa status permohonan tu semua. So kira bagi saya telah menyempurnakan tugasan yang diberi oleh peguam kepada saya. Sebab tu itu cara saya. Saya akan suruh diorang cap jari juga, yang menyatakan diorang betul-betul faham. Itu cara saya. Okey. Sekarang ni soal pembayaran perkhidmatan Pesuruhjaya Sumpah untuk bertugas di luar pejabat atau premis. Okey, pasal bayaran ni untuk perkhidmatan kita, ini antara kita dengan peguam. Okey, kalau saya mengambil kira jarak tempat perkhidmatan daripada pejabat saya ke tempat untuk berkhidmat ataupun rumah deponen. Okey, dalam soal fee tu saya akan mengambil kira ni jarak masa yang kita tinggalkan pejabat kita untuk bertugas di luar. Sebab masa kita tinggalkan pejabat kita, mesti ada deponer yang datang. Okey, di sana kita mungkin akan mengalami kerugian juga kan, sebab time deponer datang, tiba-tiba kita tak ada dekat luar, ada notis tugasan luar. Okey, so saya ambil kira lah jarak masa yang kita tinggalkan pejabat atau premis. Itu sebenarnya itu antara kita dengan peguam ataupun antara kita dengan ahli keluarga. Okey. Dan tapi itu untuk bayaran fee ya, perkhidmatan. Yang lagi satu, bayaran untuk dokumen ataupun akuan yang kita buat tu, semua tertakluk kepada papan tanda fee yang dilevikan. Kita tak boleh ambil mengenakan cas sesuka hati. Itu adalah kesalahannya. Okey, sebab bayaran perkhidmatan itu lain. Okey, untuk dokumen ni kita semua masih tertakluk kepada papan tanda fee yang dilevikan. Itu je. So sebelum pergi berkhidmat tu, kita kena bincang betul-betul lah tentang pembayaran semua. Okey, so jangan ada apa, selepas tu ada pula yang keluar tak ada berlaku apa-apa ni lah, persoalan ke apa ke, kenapa banyak sangat ke apa ke. Sebab sebelum tu kita dah terangkan perkhidmatan kita tak termasuk fee yang dilevikan tu. Itu sangat penting ya. Okey, kalau untuk sekarang saya tambah satu lagi ya. Kalau permohonan untuk permohonan daripada ahli keluarga atau waris, macam ibu bapa ke yang tak boleh datang ke pejabat kita kena pergi ke rumah mereka. Prosedur tu senang sikit. Itu ahli keluarga atau waris akan tulis surat atau email kepada kita, dan kita memohon dengan unit, kita cuma sertakan surat atau email daripada ahli keluarga atau waris. Itu je bezanya. Itu lagi senang lah. Kalau kita berkhidmat untuk ahli keluarga, macam pergi ke rumah ni, prosedur dia senang sikit. Tapi apa-apa pun semua tertakluk kepada kebenaran YAA, Ketua Hakim Negara, baru kita boleh keluar bertugas. Okey, rakan-rakan PJ sekalian, inilah perkongsian saya pada hari ini tentang berkhidmat atau bertugas di luar pejabat atau premis. Harap dapat memberi sedikit info atau cara-cara lah
mendapat sikit info atau cara-cara untuk menjalankan tugas di luar premis. Saya harap perkongsian saya ini dapat membantu rakan-rakan PJ sekalian. Sekian, terima kasih.